Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bahagia Major Norzila Aziz, pensyarah bagi VKMB 1021 Pembangunan Masyarakat 2. Pada hari ini kami akan membentangkan, iaitu berkaitan dengan komunikasi berkesan dan halangan-halangan di dalam komunikasi. Sebelum kita bergerak lebih jauh dalam pembentangan ini, saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama Alfonsus bin Matius, Nurhawa Nafiah binti Zulkifli, Masira anak Enosh, Muhammad Najib, Muhammad Izzuddin dan Muhammad Razwan. Alhamdulillah, kita akan menerangkan berkaitan dengan komunikasi berkesan dan halangan-halangan dalam komunikasi, di mana akan membicarakan berkaitan dengan pengenalan, iaitu definisi komunikasi, ciri-ciri komunikasi yang berkesan, fungsi komunikasi, di mana subtajuk ini di bawah kendalian Nurhawa Nafiah dan Masira. Untuk proses komunikasi, pembentangan akan dijalankan oleh saudara Muhammad Najib, dan komunikasi daripada sudut pandang Islam oleh saudara Muhammad Izzuddin, diikuti halangan-halangan dalam komunikasi berkesan yang akan diuraikan oleh saya sendiri, dan langkah-langkah untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi oleh Alfonsus dan kesan komunikasi oleh Muhammad Razwan, diakhiri dengan kesimpulan oleh saya sendiri. InsyaAllah kepada semua rakan-rakan sahabat yang mengikuti kuliah pada hari ini, semoga perkongsian ini menjadi manfaat kepada semua. Pembentangan ini membantu dalam VKMB 1021 subjek Pembangunan Masyarakat 2. Salam sejahtera kepada pensyarah kita, Dr. Norzila Haji Aziz. Saya Masira Enosh, nombor metrik 283201, akan menerangkan definisi komunikasi berkesan dan halangan-halangan dalam komunikasi. Komunikasi merupakan proses pertukaran maklumat, penghantaraan atau yang menerima pendapat, idea dan fikiran yang berlaku antara seseorang individu maupun kumpulan yang ramai melalui tulisan, percakapan, imajinasi ataupun melalui gerak-geri seseorang untuk memahami makna sesuatu utusan tersebut dengan jelas. Komunikasi ini mula dikaji secara saintifik pada tahun 1920 apabila Walter Lippmann menjalankan banyak kajian yang berasaskan kaedah saintifik seperti yang dilakukan oleh Carl Holland tentang perubahan sikap, ciri-ciri dan interaksi seseorang berdasarkan komunikasi. Komunikasi ini terdiri daripada dua jenis komunikasi interpersonal, iaitu secara lisan maupun secara bukan lisan. Komunikasi secara lisan adalah berkongsi maklumat melalui perkataan, sama ada melalui tulisan maupun percakapan. Komunikasi secara tidak lisan pula merupakan perkongsian maklumat tanpa menggunakan perkataan bagi mengikutkan pandangan. Contohnya, gerak-geri seseorang, gerak isyarat, ketinggian suara dan mimik muka seseorang itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Madam Norzila binti Haji Aziz. Saya Nurhawa Nafiah binti Zulkifli, nombor metrik 283315, akan menerangkan fungsi komunikasi. Terdapat beberapa persoalan: siapa mengatakan apa, kepada siapa, dan apa jua keadaan, dan apa kesannya. Sebagai menjalankan aktiviti seharian manusia, komunikasi sentiasa mempunyai tujuan. Fungsi komunikasi merujuk kepada cara orang menggunakan bahasa dan mencapai pelbagai matlamat, dan fungsi komunikasi terbahagi kepada beberapa faktor.
faktor. Antaranya, pertama adalah kawalan. Apakah yang dimaksudkan dengan kawalan? Kawalan iaitu mempunyai keupayaan untuk mengawal tingkah laku manusia. Ia mempunyai keupayaan untuk mengawal jenis dan kuantiti tindakan manusia. Yang kedua iaitu interaksi sosial. Apakah yang dimaksudkan dengan interaksi sosial? Interaksi sosial boleh didorong melalui komunikasi. Manusia membentuk dan mengekalkan hubungan, keakraban, perhubungan dan pertalian dalam kehidupan seharian manusia. Yang ketiga ialah motivasi. Penggunaan bahasa menyatakan kehendak, keperluan, kehendak suka dan tidak suka, kecenderungan pilihan dan matlamat adalah salah satu bentuk motivasi. Seterusnya, salah satu faktor dalam fungsi komunikasi iaitu informasi. Informasi boleh diberikan dan diterima melalui komunikasi. Memberi informasi biasanya berbentuk kenyataan fakta. Seterusnya, emosi iaitu mengekspresikan emosi. Manusia hendaklah mengekspresikan perasaan mereka, baik secara lisan ataupun bukan lisan. Emosi adalah elemen paling penting dalam diri kita. Memberikan pendapat merupakan salah satu fungsi komunikasi. Memberi pendapat bergantung kepada matlamat dan konteks di mana ia dilakukan, menyatakan konsep dan mempunyai pelbagai aplikasi yang boleh menyentuh setiap aspek dalam komunikasi. Lisan dan bukan lisan merupakan salah satu fungsi komunikasi. Isyarat yang digunakan oleh setiap penyampai untuk mencapai matlamat dan tujuan mereka. Komunikasi melalui perkataan pertuturan mesti berkongsi kata-kata dan tindakan mereka untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan. Kata-kata dan perbuatan mereka mestilah selari. Jika tidak, salah faham mungkin akan timbul. Komunikasi lisan ialah penggunaan perkataan untuk berkomunikasi. Tanpa menggunakan kata-kata, komunikasi memerlukan ekspresi diri. Komunikasi bukan lisan terlebih terdedah kepada salah tafsir daripada komunikasi lisan kerana itu sifatnya. Kelembutan dan kelantangan. Penekanan boleh dicapai dengan bercakap kuat atau lembut, bergantung kepada cara seseorang itu bertutur. Emosi lain juga boleh diwakili melalui kelantangan atau kelembutan suara seseorang. Contohnya, apabila seseorang itu marah, mungkin suaranya akan lebih tinggi. Jika seseorang itu dalam keadaan tenang, mungkin emosi mereka akan lebih tenang dan cara mereka bertutur juga akan lebih lembut. Cara seseorang penyampai untuk bercakap berpotensi untuk memikat hati pendengar. Kepatasan dan susunan kata penutur disebut sebagai irama. Irama juga boleh dikatakan sebagai salah satu fungsi dalam komunikasi. Nada merupakan salah satu fungsi komunikasi. Apabila kita hendak bercakap dengan lebih berkesan, nada suara adalah sangat penting. Contohnya, jika kita hendak menarik perhatian orang ramai atau pendengar, kita hendaklah menggunakan nada suara yang sesuai dan boleh memikat hati pendengar. Isyarat dan bahasa tubuh memainkan peranan penting. Mereka juga boleh membantu dalam menyampaikan idea yang lebih baik. Poster yang baik dapat membantu bukan sahaja dari segi kesihatan. Poster yang baik seperti berdiri tegak atau kepala yang tegak menggalakkan poster yang baik dan sesuai dalam kebanyakan situasi. Apabila orang ramai melihat kita sebagai penyampai yang berdiri tegak, berduduk tegak dalam poster yang baik, maka mereka akan lebih yakin untuk kita menyampaikan sesuatu komunikasi. Kali dalam fungsi komunikasi iaitu hubungan mata dan ekspresi wajah, eye contact. Apakah yang boleh kita katakan dalam eye contact? Apabila seorang penyampai mengekalkan eye contact mereka dengan pendengar, nampak akan lebih serius dengan topik yang akan dibincangkan. Seterusnya, ekspresi wajah.
ekspresi wajah penyampai mestilah bersesuaian dengan topik yang hendak dibincangkan. Contohnya, jika topik itu sedih, ekspresi wajah penyampai mestilah sedih, bukannya marah atau garang. Jadi, itu tidak bersesuaian dengan topik yang hendak dibincangkan. Okey, Assalamualaikum. Saya ingin menerangkan iaitu tentang proses-proses komunikasi. Antaranya yang pertama ialah penghantar dan penerima. Penghantar dan penerima memainkan peranan dari segi tidak simetri. Penghantar dianggap lebih utama dan penting daripada penerima. Penghantar kebiasaannya menjadi faktor penting di dalam proses komunikasi. Penghantar akan merekodkan idea di dalam setiap mesej yang disampaikan. Seterusnya, mesej boleh dihantar kepada penerima sekira penghantar sudah merekod mesej yang hendak disampaikan. Boleh disebabkan kerana penghantar akan memulakan proses komunikasi itu menjadi berjaya atau gagal di dalam mesej yang hendak disampaikan. Okey, seterusnya iaitu enkod. Proses penyampaian fikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan kaedah lambang yang bermakna bagi kedua belah pihak di dalam sesebuah komunikasi, bertujuan untuk membentuk sikap dan tingkah laku. Ini melibatkan aktiviti pemindahan maklumat secara lisan atau melalui tulisan. Penerima akan menyimpulkan maklumat supaya menjadi sebuah kumpulan simbol bentuk badan dan pergerakan anggota untuk menerangkan idea dan konsepnya. Mesej adalah maklumat disampaikan di dalam perkataan atau tanda simbol. Mesej verbal dan non-verbal adalah sebuah proses komunikasi. Mesej di dalam proses komunikasi adalah pengantar, iaitu pengantar menyampaikan mesej kepada penerima. Saluran adalah konsep penting bagi bertujuan untuk memindahkan maklumat dari pengantar kepada penerima. Ini adalah satu cara membolehkan pengantar mesej dari sumber supaya matlamat utama tercapai di dalam komunikasi. Contohnya penyampaian melalui TV, radio, majalah, iklan dan lain-lain lagi. Dekod adalah sebuah proses mentafsir atau menterjemahkan maklumat yang diterima dari pengantar kepada maklumat yang difahami oleh penerima supaya mudah difahami. Terusnya, maklumat diterima oleh penerima dan cuba diinterpretasi dari perkataan, perbuatan, tulisan untuk memahami maksud mesej yang disampaikan. Komunikasi timbal balas adalah bersifat komunikasi dua arah vertikal, iaitu antara komunikator dan komunikan. Komunikan akan memberi maklum balas kepada komunikator. Pengirim akan memulakan pengiriman mesej kepada penerima dan penerima akan menterjemahkan dan mengirimkan kembali maklum balas. Dengan ini akan menghadirkan informasi dari pengirim ke penerima dan tindak balas dari penerima ke pengirim supaya menjadi proses komunikasi yang lengkap dan sempurna. Komunikasi yang berlangsung di tempat atau keadaan suasana. Kaedah komunikasi hendaklah bersesuaian dengan tempat seperti majlis formal ataupun tidak formal. Segala rintangan dan masalah yang menghalang sebuah proses penyampaian mesej sama ada dari luaran atau dalaman. Gangguan luaran seperti bunyi bising kenderaan yang kuat atau mengganggu proses komunikasi, dan dalaman adalah seperti perasaan pemikiran yang menjejaskan perancangan di dalam mesej yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzuddin bin Bacuk. Saya akan menceritakan serba sedikit mengenai komunikasi daripada sudut pandangan Islam. Komunikasi Islam berasaskan nilai-nilai keagamaan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Islam adalah agama yang berasaskan komunikasi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan fungsi asas untuk berkomunikasi. Komunikasi merupakan aktiviti manusia yang saling berinteraksi antara satu sama lain. Menurut Islam, komunikasi ini merupakan perkara yang tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan manusia. Hal ini kerana setiap pergerakan satu atau perlakuan
yang dilakukan memerlukan komunikasi. Daripada sudut pandangan Islam, komunikasi memiliki etika yang tersendiri. Hal ini untuk memastikan yang komunikasi yang dilakukan dapat difahami dengan mudah. Oleh itu, setiap komunikasi dilakukan perlu berakhlak dan beretika agar tidak timbulnya salah faham dan sebagainya. Sebagai contoh, komunikasi dengan sopan dan tidak kurang ajar. Muslim merupakan seorang pendakwah atau da'i untuk menyebarkan mesej. Tanggungjawab tersebut menjadikan komunikasi amat penting. Komunikasi ini dapat memberikan manusia untuk menunjukkan ekspresi diri mereka, interaksi dan perkembangan pribadi. Kegagalan dalam komunikasi dapat mengakibatkan masalah dalam pemahaman, kerjasama dan dapat menghalangi pelaksanaan perkara yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam komunikasi perlulah saling berkata benar, membawa berita yang benar dan mudah difahami, kerana perkara tersebut merupakan amalan komunikasi yang perlu diterapkan seperti yang ditunjukkan dalam Al-Quran Al-Karim. Terima kasih kepada sahabat saya. Saya akan meneruskan pembentangan ini, iaitu mengenai halangan-halangan dalam komunikasi. Terdapat dua jenis halangan di dalam komunikasi, iaitu halangan secara tidak sengaja dan halangan sengaja. Apakah yang dimaksudkan dengan halangan tidak sengaja? Iaitu maklumat itu berlaku kepincangan maklumat secara tidak sengaja apabila maklumat yang dianggapkan sebagai penting dan mustahak itu tidak disampaikan dalam keadaan yang tepat dan jelas. Bagi halangan secara sengaja pula, ialah mewujudkan satu perasaan tidak percaya antara satu sama lain dalam satu proses komunikasi di mana proses encode dan decode menjadi tidak tepat. Seterusnya, halangan secara sengaja pula mempunyai tiga bahagian, iaitu bahagian yang pertama, halangan melalui komunikasi ke bawah, dan halangan melalui komunikasi mendatar. Seterusnya, bebanan komunikasi. Apakah yang dimaksudkan halangan melalui komunikasi ke bawah? Halangan melalui komunikasi ke bawah bolehlah disimpulkan sebagai kerusakan maklumat ini berlaku dengan sengaja apabila penghantar tidak menghantar maklumat dan meyakinkan penerima. Ianya memberi gambaran sesuatu yang tidak baik, terutama berkaitan dengan prestasi kerja dan sebagainya. Halangan komunikasi mendatar pula ialah di mana ia melibatkan rakan setugas dalam satu hierarki yang sama. Berlaku kerosakan maklumat apabila berlaku kabar angin di dalam organisasi. Selain itu, ianya memfokuskan kepada pengkhususan dan bidang tugas yang menyebabkan kawalan suatu maklumat itu menjadi longgar dan tidak terkawal. Bebanan komunikasi pula dapat kita takrifkan sebagai tanggungan ataupun liability, serta kecanggihan maklumat yang diterima itu tidak boleh dihadam oleh seseorang ataupun sesebuah organisasi. Oleh yang demikian, akan berlakulah bebanan komunikasi di mana akan wujud senario kekurangan atau kekeringan maklumat di mana seseorang itu dinafikan hak untuk menerima sebarang maklumat dalam rangkaian komunikasinya. Bebanan komunikasi dapat diatasi apabila sesebuah organisasi itu melibatkan keseluruhan anggota yang tersisih dengan memberikan panduan, seterusnya pendedahan dengan menghadiri lebih banyak kursus atau mesyuarat supaya maklumat yang diterima lebih tepat, sahih dan mencukupi. Dan kelimpahan maklumat pula ialah di mana seseorang individu itu tidak mampu lagi untuk memproses maklumat yang terlalu banyak serta tidak tercapai dengan kebolehan beliau memproses maklumat tersebut. Ianya boleh juga diatasi, iaitu dengan memberikan maklumat serta agihan tugasan
kepada individu-individu yang mampu melaksanakan tugas dan tidak tertumpu pada seseorang sahaja. Dari aspek pengurusan masa, sesebuah organisasi itu harus melatih pekerja supaya lebih bijak menguruskan masa serta membahagikan masa dengan sempurna dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberi. Tindakan ini perlu untuk memastikan tugasan yang diberikan dapat disiapkan dalam satu tempoh ataupun jangka masa yang telah ditetapkan. Salam sejahtera Medan. Saya Konses bin Matius, nombor metrik 283363. Sebelum itu terima kasih kepada rakan-rakan saya yang lain. Di sini saya akan menyampaikan serba sebih mengenai dengan langkah-langkah untuk meningkatkan keberkesanan dalam komunikasi. Dalam suatu proses komunikasi, perkara pertama ataupun langkah pertama yang perlu kita ambil adalah dengan mengenal pasti halangan-halangan yang ada dalam proses komunikasi itu sendiri, yang merujuk kepada bentuk halangan yang ada dalam proses tersebut yang menyebabkan proses tersebut kurang berkesan ataupun perlu penambahbaikan. Melalui halangan-halangan yang telah kita kenal pasti, maka penambahbaikan itu kita boleh lakukan pada masa akan datang. Dan seterusnya itu memastikan saluran dan aliran maklumat yang sesuai. Dalam konteks ini, mesej yang utama dan penting dalam menjadikan satu sistem yang sistematik, mengenal pasti mesej yang penting dan relevan agar tidak terlalu banyak maklumat yang kurang penting dan kurang relevan dalam sesuatu proses komunikasi ataupun penyampaian yang akan kita lakukan. Dan seterusnya adalah mengenal pasti maklum balas. Dalam satu proses komunikasi, maklum balas adalah merupakan satu elemen yang sangat penting sekali kerana ia merupakan salah satu kayu pengukur yang boleh memberikan kita menilai keberkesanan proses komunikasi ataupun penyampaian yang telah kita lakukan. Dan seterusnya adalah meningkatkan kemahiran interpersonal dan intrapersonal. Ini merujuk kepada skill individu yang ada pada individu atau communicator itu sendiri, bagaimana ia boleh menambah keberkesanan penyampaian sesuatu proses komunikasi itu. Ia termasuklah gerak tubuh, intonasi, nada, eye contact dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali iaitu menggunakan bahasa yang spesifik. Dalam proses komunikasi, bahasa merupakan salah satu halangan yang biasa terjadi. Ini kerana dengan kurangnya pengetahuan mengenai dengan bagaimana, siapa dan di mana dan apa yang perlu kita sampaikan kepada audiens. Maka dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam sesuatu proses komunikasi merupakan salah satu elemen yang perlu kita kaji sebelum melakukan satu penyampaian agar mesej dan maklumat yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah dan jelas. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Saya Muhammad Razwan bin Muhammad Sharif, nombor metrik 283452, akan mengupas berkenaan kesan komunikasi. Yang pertama, persefahaman atau lebih memahami. Okey, apabila sesuatu komunikasi dapat dijalankan dengan berkesan ataupun sempurna, maka persefahaman akan wujud dari kedua-dua belah pihak, iaitu penghantar sender dan penerima receiver. Kesan yang baik kedua melalui komunikasi iaitu komunikasi juga dapat menimbulkan perasaan puas hati, iaitu pengaruh tingkah laku. Okay, pengaruh tingkah laku merupakan perkara biasa dalam kehidupan harian kita. Komunikasi juga dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa cara atau teknik komunikasi yang baik dan berkesan amat penting bagi melahirkan tingkah laku atau kepribadian yang baik.
Alhamdulillah, terima kasih kepada rakan-rakan yang telah memberikan komitmen dalam penugasan ini. Secara kesimpulannya, dapatlah kita nyatakan bahawa komunikasi merupakan satu proses yang memerlukan elemen-elemen yang penting seperti penghantar, penerima, pemprosesan enkod dan dekod. Dalam satu proses komunikasi ini memanglah terdapat halangan-halangan yang menjadikan komunikasi itu terganggu, dan tahap keberkesanannya iaitu melalui reaksi maklum balas daripada keseluruhan proses itu menjadikan halangan ini dapat kita atasi. Setelah kita mengatasi masalah ini, maka halangan itu dapatlah kita atasi untuk mendapat maklumat yang lebih tepat, sahih dan jelas. Secara keseluruhannya, proses komunikasi merupakan suatu yang amat signifikan dalam kehidupan manusia. Proses komunikasi juga bermula seawal manusia itu dilahirkan, iaitu dengan menggunakan pelbagai isyarat-isyarat kinesik, iaitu pergerakan tubuh badan dan sebagainya. Melalui perkembangan komunikasi ini, maka terbentuklah satu adunan manusia yang mampu bertukar-tukar maklumat dan mesej demi mencapai kata sepakat dalam menghadapi rintangan dan halangan yang dihadapi. Itu saja pembentangan dari kumpulan saya G2 bagi VKMB 1021 Pembangunan Masyarakat. Terima kasih yang berbahagia Meja Nozila Aziz dengan kepercayaan dan tunjuk ajar yang diberikan. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.